Buletin Didik 1 Februari bersama saya Nualifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Cina kepada seluruh warga pendidik murid dan warga KPM yang meraikannya hari ini. Beliau menitipkan ucapan itu menerusi laman Facebooknya. Datuk Dr. Razzie Jidin dalam perkongsiannya itu turut meminta perayaan kali ini diraikan dalam suasana selamat bersama insan tersayang dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Dalam pada itu, timbalannya Datuk Dr. Mah Hang Sun menerusi Facebook berkata, Tahun Baharu kali ini diharap membawa satu permulaan yang terbaik dan bermakna bagi rakyat Malaysia memandangkan negara sudah berdepan pelbagai cabaran dan dugaan akibat COVID-19 semenjak 2 tahun ini. Beliau berkata sekarang adalah masanya untuk sama-sama bangkit bagi menstabilkan kehidupan masing-masing. Beliau meminta rakyat tanpa mengira bangsa dan agama sama-sama berganding bahu dan bekerjasama bagi membentuk kembali kehidupan selaras dengan dasar keluarga Malaysia. Dalam pada sibuk meraikan Tahun Baharu Cina, ini ada sedikit pesanan daripada Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Beliau mengingatkan orang ramai untuk melakukan ujian saringan kendiri COVID-19 sebelum melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Khairy berkata, dalam keseronokan meraikan perayaan Tahun Harimau ini, orang ramai tidak boleh mengabaikan SOP memandangkan jumlah kes ketika ini semakin meningkat ekoran varian Omicron. Tegasnya, dalam keriangan menyambut perayaan sewaktu pandemik, langkah berjaga-jaga perlu diamalkan bagi mengurangkan risiko jangkitan kepada ahli keluarga, terutama golongan berisiko tinggi seperti warga emas dan mereka yang menghadapi penyakit kronik. Dan sudah pasti perayaan kali ini amat bermakna apabila beberapa kelonggaran SOP sambutan diberikan. Wartawan Nur Fazilah Muhammad Syahir meninjau tradisi tarian singa yang kembali menghangatkan Tahun Baru Cina kali ini. Saya berkesempatan menyaksikan persediaan kumpulan tarian singa dari Puchong, Selangor ini. SOP dipatuhi termasuklah menjalankan ujian pantas RTK antigen air liur dan sanitasi alatan dan barang sebelum persembahan diadakan. Depends of past 2 years then kita punya macam booking kan. Booking pun turun around like 50 to 60% actually. So like we also understand lah. Kita pun faham lah sebab kadang orang pun takut social distance kan. So ramai kalau kita 10 orang ke atas pergi rumah pun ada ganggu sikit. Dia pun bimbang sikit. Berdepan cabaran dalam pematuhan SOP tidak mematahkan semangat Calvin dan kumpulannya untuk kembali beraksi. Sekarang COVID pun banyak dangerous for everything, so must we do SOP semua mesti mau lah. Mask mesti mau pakai, lepas tu walking distance mesti mau kita jangan sambung sekali lah semua. So kita line down semua pun sekali ada SOP pakai mask, walking distance everything pun boleh juga punya. Biasa kalau kita lu boleh tengok kita sini tak ramai orang. It's quite happy. We do have wearing our face mask. Then we do RTK test daily. So basically, we just to ensure we can protect ourselves and our owner as well lah. Tarian singa atau wuxi ini dianggap sebagai pelengkap dan membawa tuah sempena sambutan Tahun Baru Cina. Dan setelah 2 tahun tidak beraksi akibat pandemik COVID-19 dan kini SOP pula diberi kelonggaran, pastinya memberi kelegaan buat kumpulan ini untuk terus beraksi dan mewarnai sambutan Tahun Baru Cina anda. Kami ke kediaman Brian Ong untuk menyaksikan persembahan tarian singa yang menjadi tradisi wajib di pagi Tahun Baharu. Ia menjadi satu tradisi untuk keluarga saya untuk mengadakan tarian singa setiap tahun pada hari pertama Tahun Baru Cina. Jadi bila ada kelonggaran ni, kita mengambil kesempatan untuk memeriahkan suasana balik macam sedia kala. Walaupun dengan norma baru pakai mask semua kan, buat COVID test, tapi tetap meriah lah. Kita tarian singa Lion Dance Bidang Lion Dance Team mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. 新年快乐，狗年行大运，恭喜发财，哇啦！ Nur Fazilah Muhammad Syahir.
Baik, meskipun disambut penuh sederhana, ia tidak menghalang komuniti Cina peranakan di Kampung Tiruk di Marang, Terengganu menyambut Tahun Baru Cina dengan cara tersendiri. Uniknya, hidangan yang disediakan untuk tetamu yang berkunjung ke rumah mereka hari ini termasuklah nasi dagang, nasi lemak serta kuih tradisional. Itulah keistimewaan hidup bermasyarakat yang diamalkan sejak sekian lama di Kampung Tiruk ini. Menurut generasi kelima Cina peranakan kampung itu, Yi Chu Im, 72 tahun, sambutan kini kurang meriah apabila hanya 10 keluarga tinggal di situ. Memandangkan generasi muda lebih gemar tinggal di kawasan bandar. Masa saya muda tu, banyak orang Melayu pun ada kok campur. Sekarang dah kurang dah sikit. Yang tua-tua tu dah meninggal dah. Tinggal muda-muda ni kurang campur sikit. Tak macam dulu lah. Meskipun begitu, dia gembira kerana perayaan itu tidak hanya diraikan masyarakat Cina, malah turut diraikan bersama bangsa lain yang berkunjung ke rumahnya. Seawal 8 pagi, Chu Im tidak putus-putus menerima kunjungan tetamu yang dihidangkan menu wajib nasi dagang dan laksa Terengganu. Macam biasalah bila perayaan mereka kaum Cina, kami kaum Melayu akan datang beraya. Lepas tu begitu juga dengan perayaan kaum Melayu, mereka kaum Cina akan datang juga beraya. Jadi ada di situ ikatan menghibah silaturahim. Orang kata no racist. Di rumah, Ku Giok Suit, meskipun prosedur operasi standard SOP telah dilonggarkan, dia masih bimbang dengan penularan pandemik COVID-19. Sambutan Tahun Baru tahun ni duk sama tahun sebelum ni lah sebab bersih COVID ke pandemik kan. So kita kena jaga SOP lah. So open house pun tak digalakkan. So makan apa macam orang mari. Kalau orang mari, kita tengoklah siapa takut nak buka pintu sebab apa musim COVID kita tak tahu mana dia pergi campur mana kan. Jadi sekarang kita tak buat open house. Itu je. Yang rapat je lah. Rapat-rapat macam saudara mara, waris-waris, kalau rapat, itu je lah. Bagaimanapun tradisi perayaan itu antaranya pemberian ampau kepada kanak-kanak dan mereka yang belum berkahwin masih dikekalkan. Selamat Tahun Baru Cina. Kongsi Macai. Di Melaka, satu keluarga bapa dan nyonya mengadakan sambutan Tahun Baru Cina dalam suasana penuh tradisi. Bagi keluarga ini, kebenaran berkumpul sesama ahli keluarga digunakan sepenuhnya meskipun dalam norma baru yang perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP. Lebih bermakna pada perayaan kali ini, 6 adik-beradik yang menetap di luar Melaka seperti Sabah, Kuala Lumpur dan Johor Bahru dapat berkumpul bersama ibu mereka. Lim Kim Nyo, 84 tahun yang juga ibu anak 6 ini tinggal berseorangan di Taman Air Kerohait, Melaka selepas kematian suami beberapa tahun lalu. Apa yang menarik, turut sama meraikan perayaan itu ialah Nurul Natrah Luk Aini Osman, 35 tahun yang berkahwin dengan salah seorang ahli keluarga berkenaan. Kita dapat selamat sampai bertemu dengan family yang dah lama kita tidak jumpa dan especially my mother lah. Being the only orang kata duduk sini dah lama kita tak jumpa, so rindunya boleh katakan rindulah kan. Sangat rindu. So jadi kita pun berikhtiar dan kita risau juga pasal COVID ni semua, tapi oleh kerana kerajaan telah membenarkan kita dan dengan dos-dos semua yang kita telah ambil, membuatkan kita boleh berjumpa keluarga lah. Katanya dia telah menempah tiket penerbangan untuk pulang ke Melaka sejak sebulan lalu kerana bimbang kehabisan. Adiknya Teo Sui N, 60 tahun yang kini menetap di Kuala Lumpur menyifatkan sambutan kali ini amat bermakna apabila semua ahli keluarganya dapat berhimpun termasuk mengadakan jamuan makan besar semalam. Kita orang bersyukurlah kan pasal MCO dah buka. So abang daripada Sabah dan adik daripada JB semua kan, daripada KL semua dapat balik. So mak saya
dia happy lah kan, dia gembira lah kan untuk sambutan tahun ni kan. So kita makan-makan besar dan sukaria lah sampai tunggu sambutan malam, tengah malam semalam kan. So itulah yang kita selalu yang dapat kita lakukan pada tahun ni lah kan. Memang keluarga semua happy lah. Bagi Nurul Natrah Luk Aini yang berkahwin dengan anak ketiga Kim Neo iaitu Muhammad Rizwan Teo Abdullah 54 tahun, dia sememangnya tidak kekok untuk beraya kerana telah 13 tahun bersama keluarga baba dan nyonya itu. Sebelum pelaksanaan PKP, suri rumah itu sememangnya pulang ke Melaka dari Johor Bahru setiap kali meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Sambut Raya Tahun Baru Cina dengan family sebelah saya tak ada masalah apalah sebab diorang pun peranakan kan. Cara diorang pun, budaya diorang pun lebih kurang macam orang Melayu. So tak ada problem apa. Kita pun makan pun sama-sama lah makan. Kan diorang pun masak pun ayam sambal, rendang, macam tu lah. Diorang tak mau ke Cina sangat lah. Diorang banyak macam makanan pun banyak cara Melayu lah. Mereka dikurniakan 4 cahaya mata berusia antara 8 bulan hingga 12 tahun. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bukan sahaja mercu tanda kejayaan negara tetapi juga wilayah yang indah dan unik dengan kepelbagaian yang menjadi tumpuan pelancong seluruh dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Kuala Lumpur juga genap usia 50 tahun hari ini dan diisytiharkan sebagai bandaraya pertama Malaysia. Menerusi catatan di Facebook, beliau meminta agar rakyat menyemarakkan rasa cinta dan sayang keluarga Malaysia di wilayah persekutuan dan seluruh Malaysia amnya dalam melangkah ke hadapan ke arah negara maju dan sejahtera. Beliau turut mengucapkan selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan 2022. Hari Wilayah Persekutuan disambut pada 1 Februari setiap tahun bagi memperingati pengisytiharan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai wilayah persekutuan. Tahun ini adalah sambutan kali ke-18 sejak ia diperkenalkan pada 2004. Baik, sebagai usaha membantu pelajar merangsang kreativiti dan kemahiran berfikir aras tinggi kebat dalam menyelesaikan masalah, seorang guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Alustar Kedah memperkenalkan program pengaturcaraan robotik. Program yang juga seiring revolusi industri IR 4.0 itu antara inisiatif yang semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar. Mula bergiat aktif dalam bidang robotik pada 2019 di bawah Kelab Robotik SMKA Kedah, Ismail Saleh juga adalah guru cemerlang tahfiz Al-Quran di sekolah itu. Pelbagai anugerah telah dimenanginya, termasuk anugerah khas Guru Inovasi Pendidikan Kebangsaan bersempena Anugerah Hari Guru Peringkat Kebangsaan Disember lalu. Menurut Cikgu Ismail, kurikulum robotik turut ditawarkan bagi sekolah yang menjalankan kurikulum bersepadu tahfiz KBT di bawah Kementerian Pendidikan menerusi program tahfiz model ulul albab Temua. Secara ringkasnya, pelaksanaan Temua merupakan nilai tambah kepada sistem pendidikan di Malaysia untuk memenuhi keperluan guna tenaga mahir iaitu untuk melahirkan hufaz, mutadayyin, profesional, teknokrat yang mahir dalam pelbagai bidang. Kurikulum robotik merupakan kurikulum wajib di dalam program tahfiz model ulul albab Temua. Tambahnya, SMKA Kedah adalah perintis program ini dan telah berjaya melahirkan lebih 400 hufaz yang ketika ini melanjutkan pengajian mereka dalam pelbagai bidang profesional sama ada di dalam mahupun luar negara. Selain itu, Ismail sebelum ini juga membangunkan inovasi musyaf digital iaitu aplikasi hafazan Smart Al-Quran Memorization Smart Al-Q. Aplikasi itu berjaya meraih 9 pingat emas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sejak dibangunkan pada 2019. Jelasnya, inovasi itu berkonsepkan pembelajaran menggunakan panca indera seperti visual, auditory dan kinestetik.
Kembali dengan laporan Tahun Baru Cina yang turut disambut sederhana oleh kaum Cina di Indonesia. Ia akibat kekangan Perintah Kawalan Pergerakan Terbaru yang dikuatkuasakan setelah berlakunya peningkatan kes harian COVID-19. Tidak semeriah dahulu, beberapa kawasan perkampungan Cina dilihat suram dengan kawalan penguatkuasa yang memastikan SOP sentiasa dipatuhi. Tarian singa dan perhiasan tradisi juga hanya kelihatan di beberapa pusat membeli belah. Sambutan kali ini dimulakan warga kawasan Glodok, Jakarta yang tiba di Rumah Ibadat Dharma Bakti seawal jam 8 pagi. Mengikut arahan Kementerian Agama, kapasiti rumah ibadat itu dikurangkan kepada 10% sahaja. Rata-rata yang ditemui berharap tahun baru kali ini akan membawa pengakhiran kepada pandemik COVID-19 sekaligus meningkatkan ekonomi Indonesia. Memiliki harapan di tahun baru ini agar semua masyarakat Indonesia semuanya sehat, pandemi segera berakhir, ekonomi Indonesia bangkit. Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia, Erick Thohir yang turut mengadakan lawatan berkata sambutan kali ini jelas menunjukkan kepentingan kerukunan antara etnik. Bahwa perbedaan kita adalah kekuatan, tidak mungkin ekonomi kita tumbuh kalau masyarakatnya sendiri tidak menjaga kerukunan. Ini menjadi penting. Menjelang Tahun Baharu, artis-artis kaligrafi di Hong Kong berkampung di jalanan. Berbekalkan berus dan dakwat, golongan berbakat ini gigih menghasilkan kaligrafi yang sering dijadikan dekorasi tradisional tahunan di rumah dan pejabat. Seni kaligrafi tangan ini masih dihargai ramai kerana disifatkan mempunyai sentuhan pribadi dan lebih asli berbanding versi komersial yang dicetak. Salah seorang daripadanya, Chan Kim Fat, 80 tahun yang sudah lebih sedekat melukis kaligrafi. Chan menggantung hasil karyanya untuk dijual dengan harga kira-kira $4 atau RM18 setiap satu. Dipanggil Fai Chun dalam bahasa Cantonese, setiap kertas berwarna merah ini membawa mesej harapan untuk nasib yang baik, kemakmuran dan kegembiraan. Pasangan suami isteri Lee Ka-mong dan Edith Ho pula sudah 7 tahun berturut-turut menghasilkan kaligrafi setiap kali menjelang Tahun Baharu. Pendekatan guru tarian ini sedikit berbeza, menggabungkan karakter tradisional dan ilustrasi moden. Bagi pelanggan, tradisi menggantung Fai Chun di rumah dan pejabat sama penting. 因為我主要我係擺喺我 office 同埋擺喺我屋企嘅，咁擺屋企可以俾啲小朋友認識到有呢個傳統啊，新年有呢個習慣，咁佢哋識多一樣嘢啦。咁公司就純粹想個公司每一個人開門嘅時候都有個好似有人同佢 say hi 咁嘅感覺。Well, the fact that it's handmade and I can see the person who is doing it as well, it makes it a bit more personal, and it's also using like a skill which not a lot of people have, so I think it makes it very special. Meskipun berbeza pendekatan, artis kaligrafi seperti Chan, Ho dan Lee masih dipandang tinggi kerana usaha mereka mengekalkan tradisi berzaman. Sambutan perayaan Tahun Baru Cina hari ini memang cukup istimewa bagi semua. Tidak ketinggalan buat sukan negara selepas 2 tahun yang cukup sukar gara-gara pandemik COVID-19. Tahun baru, buku baharu. Pastinya harapan juga baharu bagi menghadapi masa mendatang dengan pelbagai acara sukan besar menanti selepas ini. Shinin Kuala. Tahun ini kita akan terus berjuang merentasi rintangan bagi mencapai keunggulan. Bersama kita raikan setiap kejayaan. Ikhlas dari kami semua di KBS untuk semua rakyat Malaysia yang meraihkan. Selamat Tahun Baru Cina. 恭喜发财。Saya Riha Bain, High Jumper Malaysia. I wish all Malaysians Tahun Baru Cina, 恭喜发财。 I'm Koi Sian, a rhythmic gymnast. I'm here to wish everyone a happy Chinese New Year. 新年快乐，万事如意。
大家好，我是马来西亚武术队教练林佑辉，祝大家新年快乐，虎虎生辉，身体健康。Tahun 2022 terus menghadirkan momen gemilang buat jaguh lompat tinggi negara Nauraj Singh Randawa. Atlet kelahiran Johor berusia 30 tahun itu nyata berada di kelas tersendiri apabila mencipta rekod baharu kebangsaan sebanyak 2 kali dalam tempoh 3 hari. Nauraj membuat catatan 2.27 meter ketika meraih tempat kedua pada kejohanan di Prague, Republik Czech. Catatan itu sekaligus memadam rekod lama 2.22 meter di kejohanan tertutup Kladno 27 Januari lalu. Pingat emas dimenangi atlet Belgium Thomas Carmoy manakala gangsa dirangkul Juwan Harrison dari Amerika Syarikat. Untuk rekod catatan 2.22 meter dilakukan Nauraj sebelum ini sudah pun melayakkannya ke Sukan Si Hanoi di Vietnam. Catatan baharu ini pastinya mencerahkan peluang Nauraj untuk layak bertanding pada Sukan Commonwealth dan Sukan Asia nanti. Baik, rangkuman cahaya dan sambutan Tahun Baru Cina di beberapa mercu tanda dunia mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat dan selamat Tahun Baru Cina untuk semua yang meraikannya.